wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in, wa bil khusus al-alim al-alamah al-Syekh Husin Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari, syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala, Nabi Musa berdoa dengan berkata, Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah bagiku tugasku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Surah Taha surah yang ke-20 pada ayat yang ke-25 hingga 28 daripada 135 ayat pada juzuk yang ke-16. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita mempelajari akan ilmu-ilmu yang berkait dengan urusan agama kita, yang moga-moga dengan pengajian itu memberikan kefahaman kepada kita sehinggalah kefahaman itu membuahkan hasil ibadah yang sempurna. Kesempurnaan ibadah itulah membuahkan hasil pahala, dan sehinggalah membuahkan hasil kita dapat masuk ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur. Mohonlah ditegur sekiranya ada kesilapan dan kesalahfahaman dalam apa yang dikongsi dan disampaikan ini. Dan yang amat-amat kita sanjungi para asatizah semua, para alim ulama dan semua para muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab kita, iaitu kitab Usul Tauhid, pada muka surat 3. Pada muka surat 3 baris ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Muqaddimatun fi fadilatil ilmi wa ta'allumih. Ini satu muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar akan dia, dan kelebihan menuntut akan dia. Bermula yang pertama, artinya kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia, iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya bahawa sungguhnya mereka yang takut akan Allah daripada segala hamba-Nya, segala ulama.
Dan firman-Nya, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya, kata olehmu ya Muhammad, bagi mereka itu, iaitu tiada bersamaan segala mereka yang mengetahui sekalian mereka itu, dan segala mereka yang tiada mengetahui sekalian mereka itu. Yang tu dululah. Baik, ini kita nak mula masuk bab yang pertama ataupun permulaan pada isi kitab ini, iaitu berkenaan muqaddimah. Muqaddimah ni maknanya permulaan. Fi, pada, fadilati, kelebihan. Fadilah ni ambil daripada perkataan fadlun. Fadlun ni maknanya utama, keutamaan. Keutamaan tu pula maksudnya yang paling banyak pahalanya. Kana fi'la kana fadlan. Sesuatu yang banyak perbuatannya, maka banyaklah ganjaran pahalanya. Sama juga mana kelebihan dalam menuntut ilmu berbeza dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Ini dia nak cerita tentang perkara tu. Fadilah, yakni kelebihan, al-ilmi, iaitu ilmu, wa ta'allumih, dan orang yang mengajar akan ilmu. Kita nak masuk bab tu. Ini satu muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar akan dia, dan juga kelebihan menuntut akan dia. Fasal yang pertama tadi tu bab, ini fasal. Bermula yang pertama, artinya kelebihan ilmu. Apa kelebihan ilmu? Dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia. Dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia, yakni bersifat dengan ilmu itu. Okey, maksud ilmu di sini bukan sebarangan ilmu. Ilmu ni ada 5. Ada 5 hukum ilmu. Yang pertama, ilmu yang wajib. Yang kedua, ilmu yang sunat. Ketiga, ilmu yang harus. Yang keempat, ilmu yang makruh. Yang kelima, ilmu yang haram. Jangan asal dengar nama ilmu je boleh ngaji. Tak, kena tengok hukum. Ilmu tu boleh tak boleh kita mengaji. Kalau wajib, memang kena mengaji lah. Kalau sunat, galak mengaji. Kalau harus, sukati. Nak ngaji pun tak apa, tak nak ngaji pun tak apa. Kalau makruh, jangan, tinggalkan. Kalau haram, lagi jauhkan terus. Tu. Jadi nak tengok ilmu yang wajib apa dia? Ilmu yang wajib hanya ada 3 sahaja. Maksud wajib sini, mayusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Maknanya dia mengaji 3 ilmu ni boleh pahala. Kalau dia tak mengaji, dosa dia. Dan malah kata tok guru kami, dosa tu pula kalau siapa tak mengaji ilmu yang 3 ni, ada pandangan yang keras, yang syadid di kalangan alim ulama kita. Ada yang mengatakan siapa tak ngaji 3 ilmu ni, sepanjang usia hidup dia setiap saat berdosa pada Allah. Setiap saat, apa saja dia buat, dosa berlaku. Makan dosa, minum dosa, berjalan dosa. Sebab apa? Sebab wajib. Tiba-tiba dia meninggalkan yang wajib. Macam kita meninggalkan semayang, kan semayang ni wajib, tak semayang, dosa. Gitu. Tapi banyak orang abai benda ni. Apa dia ilmu yang wajib? Berdasarkan hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Ilmu yang wajib itu fardu ain nama dia. Fardu tu maknanya wajib, ain itu maknanya individu. Wajib atas tiap-tiap seorang perseorangan. Sama ada muda atau tua, laki atau perempuan, sihat atau sakit, tak kira siapa. 3 ilmu tu apa dia? Tauhid, fiqh, tasawuf. Inilah namanya fardu ain. Kena pastikan kita mengaji 3 ilmu ni. Khatam tak khatam, nombor 2. Pastikan kita dah mula mengaji sebelum kita mati. Kalau siapa mati tak mengaji 3 ilmu ni, maka matinya mati fasik, kata Syekh Abdul Samad Al-Palembang dalam kitab Hidayatul Salikin. Dia kata mati fasik. Apa makna mati fasik? Fasik ni maknanya dosa besar. Walaupun seseorang tu dia tak pernah minum arak, setitik air arak tak pernah masuk dalam mulut dia, tekak dia tak pernah masuk. Dia tak pernah berzina, tak pernah tikam nombor ekor. Dia cuma tak mengaji je 3 ilmu ni.
sama ada tauhid atau fiqh atau tasawuf. Dia tak mengaji. Maka matinya setaraf dengan mati orang berzina. Matinya sama taraf dengan mati orang yang berjudi, tikam nombor ekor, minum arak. Walaupun dia tak pernah buat maksiat tu, sebab meninggalkan ilmu yang wajib itu juga dikira maksiat. Yang ni yang kita takut ni. Sebab berapa ramai yang ambil tak ambil peduli. Lepas tu minta maaf cakap, ada pula di antara kita hujung-hujung ni baru nak pergi ngaji. Dan zaman muda dulu buat benda kan, kita abai, sedangkan perkara ni wajib. Kan, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal Allah. Tiba kita sibuk-sibuk, awaluddin bukan ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatud dunia. Awal-awal hidup kita ni mengenal dunia, sibuk kalut. Allah tak kenal. Nikmat Allah diambil, Allah dia buat tak peduli. Jahat tak jahat, hamba macam ni. Walaupun sebab tu kita sebut, walaupun dia tak buat maksiat, tapi dia ni terhegeh-hegeh, kelang kelibut mencari rezeki dan nikmat Allah, sedangkan Allah tu sendiri dia tak usaha untuk cari kenal. Maka jahat dah hamba macam ni. Bila jahat, selayak tempatnya dihumban dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu perkara ni amat-amat mustahab. Sebab tu ahli jawatan kuasa masjid ataupun surau, pastikan dalam jadual pengajian kuliah mesti ada 3 ilmu ni paling utama. Mesti ada ustaz yang mengajar tauhid, mesti ada ustaz yang mengajar fiqh, mesti ada ustaz yang mengajar tasawuf. Supaya lengkap pengajian di masjid itu ada ilmu fardu ain. Lepas tu nak tambah ilmu lain, silakan. Ilmu tafsir Quran ke, ilmu mustalah hadis ke, kan, ilmu tajwid ke. Sebab yang lain tu tak masuk dalam fardu ain. Fardu ain 3 ni saja: tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab tu kita orang Melayu, baju Melayu tu 3 poket. Sebab orang dulu-dulu nak bagi faham kepada kita, Melayu dengan Islam ni berpisah tiada. Sehingga kan setiap daripada anak-anak orang Melayu mesti ada 3 ilmu ni ke mana saja dibawa, ke mana saja dia pergi. Iaitulah tauhid, fiqh dan tasawuf. Sebab tu poket yang pertama dia duduk sebelah kiri, dia tak duduk belah kanan. Duduk belah kiri. Kenapa belah kiri? Sebab di kiri tu ada jantung. Jantung bahasa Arab panggil qalbun, hati. Mana tempat hati ni lah nak letakkan tauhid, akidah. Bila hati ni tauhid pada Allah, anggota yang lain akan tunduk sujud kepada Allah. Tapi kalau hati lagi sombong pada Allah, jangan harap anggota badan lain untuk tunduk sujud kepada Allah. Aduh. Ulama kita tekan dulu lagi dah. Tapi buat tak peduli. Dulu orang kata ngaji agama nak kerja apa tu? Biar fikir nak sibuk nak kalang kabut kerja apa. Orang bukan pasal nak kerja apa. Kalau tak ngaji agama, nak agama apa? Nak jadi apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah ni bersih, suci. Fa abawahu, maka kedua mak bapaknya lah, yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Mak bapaknya lah yang menentukan anak ni tu agama dia jadi apa. Sama ada jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi. Kalau tak didik dengan elok-elok tentang akan agama ini, Islam. Itu dia. Jadi itu ilmu yang wajib. Tauhid berkenaan akidah. Akidah kita banyak ni kelang kelibut. Kemarin saya ada kuliah satu tempat tu. Ada seorang makcik tu habis-habis kuliah dia datang kat saya. Dia cerita anak dia mengajar sekolah. Dia kata saya orang cakap tergamam lah ustaz. Dia kata, awak anak saya balik rumah cerita anak murid dia. Anak dia tu cikgu. Jadi anak murid pada anak dia tu. Bila ni budak-budak sekolah, jadi tanya kepada anak-anak murid ni cita-cita nak jadi apa, nak kerja apa. Masing-masing macam-macam lah. Biasalah budak-budak. Ada yang kata nak jadi polis, nak jadi tentera, nak jadi doktor, nak jadi peguam. Tapi ada satu orang budak, dia angkat-angkat tangan, tanya nak jadi apa. Dia kata nak jadi Tuhan.
Tergamam dia kata. Hui, tak pernah dengar orang cakap macam ni. Satu persoalan timbul. Walaupun tak apalah, itu budak. Tapi satu persoalan timbul daripada dia. Mak ayah dia tak ajar dia ke? Mak ayah dia tak ajar dia ke Tuhan tu apa dia? Boleh cakap macam tu lah. Kalau nak buat gurau pun benda ni mana boleh buat gurau? Bab akidah tak boleh buat main-main. Tak boleh buat gurau-gurau. Ini yang berlaku bila kita mengabaikan pelajaran agama dalam kehidupan kita. Khususnya yang paling penting, paling mustahak ialah akidah. Bab akidah, bab tauhid. Sekarang hati-hati juga ni, kita banyak sangat ni fahaman-fahaman baru yang datang. Yang nak merosakkan fikrah, fahaman akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ada satu fahaman mengatakan Tuhan di langit. Dia bawa dalil Quran. Dia kata Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ar-Rahman duduk di atas arash. Istawa makna duduk. Dia bawa dalil Quran, kita nak tolak, kita pun takut. Tapi sebab bila kita tak faham, akhirnya terikut fahaman yang sesat, kan? Fahaman yang salah. Mana boleh Tuhan tu bertempat? Kalau Tuhan tu bertempat, lemahlah Tuhan. Tu. Sebab bila tak mengaji, kita akan jadi makanan orang yang nak membodoh-bodohkan kita. Suatu bahaya duduk dalam lembah kejahilan. Itu masalah akidah. Kita nak bagi nampak ni masalah yang berlaku sekarang. Akidah ketara dah sekarang ni. Yang kedua, fiqh. Apa dia ilmu fiqh? Ilmu fiqh ialah ilmu ibadah. Minta maaf cakap, kadang-kadang semayang bagus dah dia semayang, tapi bila kita tanya dia mana yang rukun, mana yang sunat, dia pun terkial-kial nak jawab. Tak tahu. Rukun semayang tak erti. Kita tanya berapa rukun semayang. Tu yang kadang-kadang tu imam dia terlupa tahiyat awal. Kadang-kadang biasalah, tu imam pun manusia biasa juga. Terlupa tahiyat awal, makmum belakang subhanallah. Tu tak erti lah tu maknanya. Sedangkan tahiyat awal tu hukumnya sunat. Bila terlepas sunat, tak payah tegur. Barang sunat tak payah tegur, sebab dia barang sunat saja dan tak wajib turun semula. Turun semula batal sembahyang. Dia tertinggal barang wajib, barang rukun, baru kena tegur dan kena batal balik. Barang sunat tak sah, sebab dia hanya sunat. Sebab tak kerti mana wajib mana sunat. Mayang berapa lama dah? Kat 40 tahun, 50 tahun. Itulah nama dia ilmu fiqh. Itu wajib kena mengaji. Jangan sikit-sikit alah tanya ustaz lah. Dah, bahagian asas kita kena tahu. Kita kena tahu, sebab tu kita kena belajar. Itu namanya ilmu fiqh. Ilmu tasawuf berkenaan dengan hati, masalah hati. Ini pun satu masalah agak. Kan? Masalah hati, masalah yang sangat besar. Masalah sangat besar. Tak payah kata orang awam di luar sana. Dalam masjid berlaku. Berebut jawatan, berebut nak jadi imam, berebut nak jadi pengurusi masjid. Itu punca masalah apa? Masalah hati tu. Kan? Ada kata tok guru kami dia buat contoh, dia kata orang yang dah biasa duduk depan, tiba-tiba suruh duduk belakang, dia tak boleh nak duduk kalau hatinya bermasalah. Ada satu tempat tu, satu masjid tu, dia ni jadi imam lama dah. Lama tak lama mana, dalam 5-6 tahun macam tu lah jadi imam. Kemudian berlaku rombakan jawatan kuasa masjid, termasuk jawatan kuasa imam dan sebagainya dirombak semula. Kemudian Jabatan Agama Negeri tu, tak nak sebut negeri mana, dia keluarkan surat berkeliling. Dia keluarkan surat berkeliling, suruh buat mesyuarat agung untuk pemilihan imam dan sebagainya, dengan syarat orang yang dipilih mesti hadir mesyuarat. Kalau dia tidak hadir, maknanya dia tak datang, lepas tu kita ambil nama dia je, tak boleh. Dia mesti ada. Dia dan ada baru boleh dilantik. Kebetulan masa mesyuarat tu, imam yang biasa ni, yang dah bertahun dah ni, dia tak datang sebab dia ada urusan lain. Dan dia pula confident dalam hati dia bahawa mesti orang akan ambil aku jadi imam lagi, sebab aku dah imam lama dah sini. Pegang macam tu. Jadi orang yang ni, dia ikutlah berkeliling tu, lantik dalam tu, lantik, nama dia tak ada. Nama dia tak diangkat menjadi imam, padahal dah berapa tahun dah dia jadi imam situ.
Tahu-tahu keluar keputusan senarai nama tu tak ada nama dia. Dia punya marah serta merajuk sehingga dia janji dia tak nak semayang dah masjid tu. Dia selangkau Qaryah tempat lain. Tu kata. Jadi apa masalah ni? Jadi selama ni kamu semayang ni nak jadi imam ke nak jadi hamba Allah? Dia jawab. Kita tak boleh jadi imam, kita jadi makmum, tak ada masalah. Kan? Kita nak sujud pada Allah, bukan pasal nak pegang jawatan dan sebagainya. Ini masalah hati. Itulah namanya ilmu tasawuf. Tak mengaji walaupun kaki ibadat. Bukan sikit-sikit punya orang imam. Kan? Tapi bila tak mengaji ilmu, inilah akibat dia. Akhirnya dia buat bukan kerana Allah. Bila buat bukan kerana Allah, Allah tak akan bayar gaji pahalanya pada dia. Gaji dunia dia boleh dapat allowance, pahala tak dapat. Ada rugilah. Rugilah kita duduk dalam jalan agama dah, tapi hati tak kena, jadi haba'an mansura, jadi debu berterbangan kosong. Sayang. Ada. Lepas tu mengaji. Tak kira siapa pun kita mengaji. Tak payah kata kita rakyat biasa, agung, sultan, dan menteri wajib mengaji. Diorang tak, kalau diorang raja-raja, sultan tak mengaji pun akan dihumban Allah dalam neraka. Tu raja dah kalau kita rakyat tak mengaji. Lebih lagi lah. Kan? Tak kira siapa-siapa. Tu dia. Jadi ni dia 3 ilmu yang fardu ain. Tak apa, tak khatam tak apa, tak hafal tak apa. Yang penting Allah tak tanya kenapa kamu tidak alim. Allah tak tanya tu. Allah tak tanya kenapa kamu tak alim tauhid, fiqh, tasawuf, Allah tak tanya. Tapi Allah tanya masa hidup itu ada tak mu pergi cari 3 ilmu ni? Cari tak tauhid, cari tak fiqh, cari tak tasawuf. Ada. Ada pula dia berhujah. Dia kata zaman Nabi tak ada sebut pun tauhid, fiqh, tasawuf. Memang zaman Nabi kata talabul ilmi faridatun. Tuntutlah ilmu itu wajib. Ulama yang kupas makna ilmu wajib tu 3, tauhid, fiqh, tasawuf. Apa tu apa pandai-pandai? Tak, bukan pandai-pandai. Tauhid tu apa? Untuk kemahkan akidah. Sebab kalau akidah sesat, walaupun sembahyang kamu cantik, perangai kamu elok, duduk dalam neraka selama-lamanya. Betul tak? Sembahyang bagus, sembahyang khusyuk, bergerak pun tidak sampai burung buat sarang atas kepala. Diingat tunggul kayu. Sebab khusyuknya sembahyang tak gerak, bagus. Tasawuf dia bagus, keluar-keluar tu senyum je kat orang. Akhlak cantik, baik. Tapi bila kita tanya mu ikut siapa dia? Aku ikut ayah pin, dia kata. Akidah dia sesat. Walaupun sembahyang dia hebat tadi, rakaat pertama saja Ali Imran, rakaat kedua Al-Maidah, 1 surah penuh dia baca. Tetapi akidah tak ikut, tak sembah Allah, akidah sembah ayah pin. Maksud mana? Neraka selama-lamanya. Sebab tu ulama kata ilmu akidah tu jadi wajib. Bukan ulama tu memandai-mandai, tapi ulama tu memudahkan kita faham apa yang Nabi kata. Memang Nabi tak sebut spesifik, ulama tolong syarahkan. Itu fungsi ulama. Ilmu fiqh pula, ilmu ibadat. Apa guna akidah kamu kemah? Yakin Allah Tuhan, yakin betul. Boleh syarah pula sifat-sifat Allah. Tapi semayang tidak. Ataupun semayang tapi semayang tak betul, ambil wuduk tak betul. Ambil wuduk tunggang langgang. Basuh tangan dulu. Orang kata basuh muka dulu, tak dia pergi basuh tangan dulu. Lepas tu basuh muka lah kali lepas kaki. Sah tak? Tak sah. Sebab tu penting ilmu fiqh pula, ilmu yang berkait dengan hal ibadat. Sebab apabila tak mengaji ilmu fiqh, menyebabkan ibadat kita rosak, ibadat kita Allah tak terima. Bila tak terima, kena humban dalam neraka sebab ibadat tak sah. Semayang tak ada. Ambil uduk, dia lipat tangan awal. Yang kita nak ambil uduk, lipat tangan. Dia pergi lipat awal. Lipat awal, air tak masuk celah ni. Celah ni tak kena. Buka-buka kering. Tak sah. Orang perempuan segmen. Sini ada rambut. Rambut ni duduk dalam bahagian muka. Kena belajar mana bahagian muka. Masuk dalam bahagian muka. Rambut ni dia selit belakang telinga. Tak basah. Dia tak basuh bahagian rambut. Tak sah. Dia uduk. Suami dia tak tegur, tak ajar. Dengan suami-suami sekali masuk dalam neraka. Tu panjang cerita. Tu payah. Memang payah, ingat senang nak masuk juga.
Kan? Payah sahabat pun sampai berjuang sungguh-sungguh angkat pedang. Nak boleh ke syurga? Kita Allah bukan suruh angkat pedang, cuma angkat kitab, mengaji saja. Ada. Itu pun tak boleh gak, dah tahu. Ada. Itu penting ilmu fiqh. Ilmu tasawuf, kenapa ulama pandai-pandai kata ilmu ni penting? Penting sebab dia berkait dengan hati. Tadi dah. Imam tadi jadi imam, rupanya bukan kerana Allah, kerana jawatan, kerana allowance. Tak kerosak segala amal dia. Sebab tu ulama kata tiga ilmu ni lah yang paling mustahak sekali. Lain tak apa. Kita tak gerti tafsir Quran, baca Quran pandai, tapi kata apa makna aku tak gerti. Adakah jadi dosa? Tak dosa. Sebab tu ilmu tafsir Quran tak masuk dalam fardu ain. Nampak? Orang kata kamu tahu tak hadis ni? Aku tak tahu hadis ni. Jadi berdosa tak dia tak tahu hadis? Tak berdosa. Sebab itulah ilmu hadis tak masuk dalam fardu ain. Tu ulama susun tu bukan dia memandai-mandai, dia tahu. Jadi kita tinggal ikut je. Ada. Itu pun petikai ni banyak jenis petikai ulama zaman lah ni. Dia petikai dia. Aku tak setuju dengan tok guru tu. Kan? Seperti kita tanya dah, awak kita apa dah khatam? Saya baru Iqra' 1 dia dah. Dia pun baru Iqra' 1 nak petikai ulama. Ulama tu berjilid-jilid kitab, yang Jawi pun dia baca, yang Arab pun dia baca, tahun-tahun pula dia mengaji. Baru boleh nak baca Quran, baru kena alif bata, tiba-tiba nak petikai ulama. Ni tak kena. Ada. Nanti kita nak ikut alim ulama. Ini ilmu yang wajib, pertama. Yang kedua, ilmu yang sunat. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Mana kalau kita mengaji bolehlah pahala, tapi kalau tak mengaji tak jadi apa-apa. Apa dia ilmu sunat? Ilmu yang lain daripada fardu ain tadi tu. Macam tadilah saya sebut ilmu tafsir Quran, ilmu hadis. Kalau mengaji boleh pahala lah. Tak mengaji tak apa, tak berdosa pun. Cuma orang kata tak mahir lah. Bila tak mahir, jangan pandai-pandai reka sendiri, ikutlah ulama. Itu saja. Itu namanya ilmu yang sunat. Dan ada juga ilmu-ilmu duniawi yang boleh masuk dalam ilmu sunat. Contoh matematik, sains dan sebagainya pun boleh dikategorikan dalam ilmu yang sunat, dengan syarat mengajinya itu kerana Allah. Sebab apa mengaji matematik ni? Supaya ada pakar matematik dalam agama kita. Jadi sunat, boleh pahala dia mengaji tu. Bapa mengaji bidang kedoktoran supaya lahir doktor Islam. Asyik doktor kafir je, ni kita nak doktor Islam. Supaya urusan kesihatan umat Islam, doktor daripada orang Islam sendiri boleh kontrol benda ni, boleh jaga supaya ubat-ubat kita sahih, ubat ni halal, ubat ni elok. Jadi mengaji tu boleh pahala, biar lama pun 4 tahun ke jadi pahala. Tapi hari ni tak diajar begitu. Kita tak didik macam tu budak-budak mengaji, mahasiswa-mahasiswi. Mengaji sebab apa ni? Sebab nak boleh gaji besar, nak pangkat besar, nak jawatan besar, nak rumah besar, kereta besar. Bukan nak membesarkan Allah, bukan nak membesarkan agama Allah. Akhirnya memang dia keluar graduate, jadi doktor, jadi peguam, tapi ada dia sokong Islam, ada dia bantu Islam. Tak, dia bantu diri dia. Itu jadi peguam, orang salah pun dia bela. Sebab dia bukan buat kerana Allah, bukan buat kerana agama. Dia buat kerana nak gaji dia, nak duit banyak. Sebab itu yang dididik daripada muda ni, daripada kecil ni. Anak dia tanya ayah dia, tanya mak dia, Mak, kenapa adik kena pergi sekolah? Mak dia kata adik kena pergi sekolah jadi budak pandai. Kenapa adik kena jadi budak pandai? Dahlah, bila jadi budak pandai, nanti adik boleh sambung universiti. Lepas universiti tu adik dapat kerja, nanti gaji besar, pangkat besar, jawatan besar, boleh beli rumah besar, kereta besar. Kita daripada awal lagi ajar dah dia membesar-besarkan dunia. Kan? Akhirnya bila dia besar, memang dia besar dunia. Punya besar dunia dengan kita dia tak peduli. Tak payah kata Allah, dengan kita pun dia tak peduli. Telefon, minta maaf ni, tengah meeting ni, jangan kacau lah. Sagi telefon. Sibuk banyak kerja ni, meeting gini. Padam ke? Tu. Sebab kita yang ajar dia macam tu. Tapi kalau kita ajarkan dia besarkan Allah, besarkan agama Allah,
Dalam agama ajar dah besarkan mak ayah. Reda Allah terletak pada reda mak ayah. Dia tahu belajar benda ni. Dia ngaji pondok, ngaji tafiz. Biar jawatan tak besar, biar gaji tak besar, biar pangkat tak besar, tapi dia kenal siapa yang maha besar. Lebih baik. Lepas tu lebih baik kita papa kedana. Nak bahagian dunia, kita tak erti dunia, jangan sampai tak erti akhirat. Ini matematik hebat, sipil hebat, rukun Islam pun tak tahu berapa, rukun iman pun tak tahu berapa. Lebih parah, lebih teruk lagi. Malaikat muka wa nakir dalam kubur tak tanya soalan kimia, tak tanya soalan biologi, tak tanya soalan fizik. Nah, sebab tu kita baca suratul Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Apa maknanya? Raja pada hari agama. Kenapa di hari akhirat, hari kiamat tu disebut hari agama? Kerana hari itu nanti soalan yang akan ditanya tak ada berkaitan dengan dunia. Semuanya soalan berkaitan agama. Apa yang kamu buat semasa hidup dulu atas agamamu, apa kamu buat? Itu Allah tanya. Allah tak tanya mu gaji berapa dulu last, pencen berapa, tak ada. Allah tak tanya pangkatmu, pangkat apa masa dunia. Tak dulik tu. Tapi kita ni tersalah faham, kita terlampau fokus bahagian dunia. Bukan suruh tinggal dunia, tidak. Ambil lah dunia ni, buat bahagian makan dan minum. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan, sampai lebih dunia, abaikan akhirat. Itu yang salah. Dunia nak ambil, nak beli kereta, beli baguslah. Beli kereta mahal-mahal, bawa pergi masjid, memudahkan urusan kita dalam bab akhirat. Patut gitu. Ni kereta mahal, masjid pun tak pernah sampai. Kok mana? Allah bagi rezeki. Gitu. Ada. Tu dia ilmu yang sunat, boleh pahala. Ada yang ketiga, ilmu yang harus. Makna harus ni, ilmu ni mengaji pun tak apa, tak mengaji pun tak apa. Tak dapat apa-apa pun. Mengaji pun tak dapat pahala ke dosa ke, tak mengaji pun tak dapat pahala ke dosa. Apa dia ilmu harus? Ilmu yang memudahkan urusan kehidupan kita. Contohnya ilmu masak. Masak ni kita belajar pun tak apa, tak belajar pun tak apa. Kalau belajar, senang ke kita masak sendiri kat rumah. Tu je. Kalau tak belajar, order food panda tak susah, dia harus. Ilmu memandu kereta. Nah, kalau kita belajar, bolehlah bawa kereta tu sendiri. Kalau tak belajar, naik teksi sudah. Naik bas ada. Jadi benda tu tak berat pun, tak masalah. Tapi yang ni kita duk berat-beratkan sangat. Yang wajib ditinggalkan. Kalau resepi tu keluar kat televisyen tu, Ceh tu tunjuk resepi, salin tu resepi. Yang ulama' tok guru ngajar tak salin. Betul tak? Dan mana kita pandang mana yang lebih berat? Ilmu yang harus dianggap berat, ilmu yang wajib dia buat macam harus je. Lepas tu ada hati nak masuk syurga. Ceh, pintu syurga mana nak buka kalau begitu? Betul tak? Harus ni ataupun sunat ni barang aksesori. Makna barang aksesori, barang tambahan. Tak ada dia pun tak apa juga. Macam kereta lah, bahagian aksesori, spoiler, skirting, bumper. Bumper tak ada pun kereta boleh jalan. Itu makna barang harus. Kan? Barang tak kisah pun. Ini bumper kan main beli, enjin tak ada. Nak buat mana? Oi, bumper aku beli mahal ni, import dari Jepun ni bumper ni. Lepas tu kenapa kereta hang tak jalan? Enjin tak ada. Orang panggil biul. Ada kata apalah hang ni, orang beli enjin dulu. Macam tu lah maksud saya nak bagikan mudah faham. Ada. Macam ni kita pergi datang masjid, kopiah ni wajib ke sunat? Kalau tak pakai kopiah, sah tak semayang? Sah. Serban sunat. Kan? Kayu sugi sunat. Ridak sunat. Tasbih sunat. Nah, ini dia pulun yang sunat-sunat. Kopiah dengan serban, kayu sugi, celah telinga. Tasbih tak pegang tangan dah, gantung leher tu. Oh, tengok gaya. Tapi kain pelikat tak pakai. Orang kata gila tak? Gila sejuk je dia kata. Memang sejuk kain pelikat tak pakai. Ada. Walaupun dia tak pakai kopiah, dia tak ada kayu sugi, tasbih dia tak ada, ridak-ridak apa tak ada, tapi dia pakai baju t-shirt, pakai seluar, dia pun semayang. Sah lah. Sebab dia tutup aurat. Mana wajib dia buat dah. Ini bahagian sunat kemah wajib tak ada, tak cantik lah. Semayang tarawih pergi, subuh tak pergi. Ada?
kat mana kan? Jadi rugilah. Ada. Baik. Itu ilmu yang harus. Dah 3 dah. Yang keempat, ilmu yang makruh. Mana makruh apa? Kalau buat tak dapat apa-apa, tapi kalau tinggalkan boleh pahala. Walaupun begitu, itu fahaman dari segi fiqh. Fahaman dari sudut fiqh macam itulah. Kalau makruh ni kita buat tak dapat apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan dia boleh pahala. Tapi kita ambil dari sudut kefahaman tasawuf pula. Ahli sufi faham macam mana makruh ni. Dia ambil daripada lughah, ambil daripada bahasa. Makruh ni datang daripada perkataan apa? Asal kataan dia. Makruh ni mim kaf roha ni asal kataannya kaf roha. Bila buka dalam kamus, apa makna karaha? Makna karaha ialah benci. Bila ditambah mim depan dia, makruhun artinya orang yang dibenci. Maknanya dibenci. Orang yang buat makruh tu dibenci. Dibenci siapa? Dibenci Allah. Sebab tu jangan memandang ringan pada perbuatan makruh. Ada kadang-kadang dia kata, alah ustaz, makruh je pun. Contoh rokok lah kan. Dia kata, jangan isap rokok. Alah ustaz, relax lah ustaz, makruh je pun isap rokok. Seolah-olah dia berkata, alah ustaz, Allah benci je pun. Relax lah. Dah mu suka ke Allah benci? Manusia benci pun kita tak suka. Apatah lagi kalau Tuhan benci kita. Mak ayah kita benci kita, sakit hati lah kita. Pecah dah hati ni. Balik-balik kampung raya dah 2 tahun PKP tak boleh balik. Sekali tu balik. Balik-balik ayah kita ada masalah sikit dengan kita. Ayah kita kata, hang tak payah balik pun tak apa, aku meluat tengok muka hang. Pergi balik lah. Ayah kita cakap tu, dia tak lempang kita, dia tak pukul kita, dia tak terajang kita. Dia cuma kata, aku benci tengok muka hang. Allah, pecah dah hati ni. Samalah juga kata ulama, Allah tak azab dia. Allah tak bagi azab kat dia, Allah tak sakitkan dia. Nah, tapi Allah kata aku benci dengan hang. Allah tak pecah hati kita sebagai hamba pada Allah. Sebab tu jangan anggap ringan perbuatan makruh. Kalau makruh pun kita dah rasa berat macam tu, apatah lagi yang haram. Barulah cantik kita punya akhlak. Ini bersenang-senang dengan makruh. Jangan. Apa dia ilmu yang makruh? Ilmu yang makruh adalah ilmu yang lagha, yang sia-sia. Contoh, belajar nyanyi. Ni nak belajar pitching melodi dia ni kena do, re, mi. Ilmu tu lagha. Kalau tak belajar nyanyi, apa masalah kamu? Tak ada masalah. Lepas tu pergi sibuk-sibuk belajar tu, habiskan usia masa dengan kalut benda tu. Nak buat apa? Belajar main piano, belajar main gitar. Tak ada faedah. Ada lagha, sia-sia. Kalau tujuan untuk dakwah, boleh tahan kira, boleh tak ada pahala di situ sebab niat dakwah. Tapi kalau niat saja-saja ngos kosong gitu, tak membazir masa kita ni tak cukup. Orang yang faham agama 24 jam tak cukup bagi dia. 24 jam tak cukup. Kita yang tak faham ni 24 jam tu rasa macam boring lah, tak tahu nak buat apa lah. Sedangkan masa kita ni singkat sebenarnya, tak cukup. Nak baca Quran, dah baca tak mau baca saja, nak belajar, nak faham pula makna dia, kena belajar makna. Nak boleh faham makna, kena belajar bahasa Arab. Nak belajar pula bahasa Arab, lepas tu nak baca hadis, lepas tu nak amal, banyaklah. Kalau ikut 24 jam tak cukup. Tiba-tiba kita menong depan rumah, tak tahu nak buat apa. Tu maknanya tak faham lah tu. Kalau orang faham Allah, masa tu tak pernah cukup. Lagi pula dia risau, ni masa aku ni, wah ni dah berapa bulan dah ni, dah berapa tahun, yang ni tak lagi, ni tak lagi. Tuan-tuan cuba tanya diri kita masing-masing, berapa surah dah kita hafal? Usia kita makin lanjut, betul tak? Qada solat kita dah ganti belum yang dulu-dulu kita tinggal? Kan, masa zaman muda kita tinggal sembahyang, ada tinggal puasa, dah ganti habis lah. Fatihah kita yakin dah betul baca, dari segi makhraj hurufnya, tajwidnya, untuk mengesahkan solat kita tu. Banyak kalau fikir benda ni Allah, tak senang duduk kan, banyak benda lagi kita tak selesai. Tapi ada orang bersenang-senang, bergelak, ketawa apa sebagainya. Itu dipanggil lagha. Pergi mengaji pula benda tu lagha lah, sia-sia, rugi masa.
Nanti mati menyesal. Menyesal kalau aku tahulah. Dah mati dah, masuk dalam kubur dah. Tu dia ilmu yang makruh. Kalau buat tak adalah sampai berdosa, tapi kalau meninggalkannya lebih baik boleh pahala. Tu makna makruh. Yang terakhir, yang kelima, ilmu yang haram. Haram ni buat dapat dosa, tak buat dapat pahala. Apa dia ilmu haram? Ilmu yang haram adalah segala perbuatan yang haram. Apa perbuatan haram? Minum arak. Jadi belajar cara minum arak pun haram. Walau dia tak minum, cuma nak belajar je. Belajar tu pun jadi haram, kata ulama. Dia tak main judi, tapi pergi belajar cara-cara main judi, macam mana blackjack. Dia belajar macam mana nak buat blackjack. Dia belajar main daun teruk tu, dia belajar. Belajar tu hukumnya haram. Sebab apa? Sebab perbuatan judi tu haram. Ustaz, kalau saja-saja main daun teruk, ulama bincang dah, tetap haram juga walaupun tidak dengan duit. Sebab apa? Sebab daun teruk itu asal lagi sudah haram. Sebab tujuan dicipta daun teruk tak ada tujuan lain melainkan untuk judi. Tak ada orang buat daun teruk untuk buat lapik nasi lemak, tak ada. Dia di kat kilang tu dia cetak daun teruk tu memang untuk judi dah. Jadi asal lagi dia memang dah jadi judi, jadi haram. Berbeza dengan satu-satu benda sukan, tujuan bukan untuk judi tapi orang buat jadi judi. Itu tak apa. Contoh macam snooker. Main snooker ni sukan. Tapi ada budak-budak kita pergi salah guna. Dalam duk main snooker tu dia judi dalam tu. Baru jadi haram. Asal main, kalau tak dengan judi tak jadi haram sebab dia jadi sukan saja. Macam main bola kak, bola ni sukan. Tapi bila dia bertaruh, siapa yang menang, kalau menang aku bayar gini, bertaruh judi tu, maka baru situ jadi haram, baru jadi situ jadi judi. Kalau main saja tak apa. Sebab apa? Sebab asal permainan itu tidak haram. Kan? Itu maksud dia. Belajar ilmu berdamping dengan jin, ilmu sihir ke apa. Walaupun dia tak menyihir orang pun dia belajar saja. Belajar tu haram. Tapi belajar cara nak menangkis sihir, itu tak apa. Itu dipanggil ilmu perubatan Islam. Ni belajar cara nak sihir orang, itu hukumnya haram. Sebab perbuatan sihir pun haram. Belajar kepada perbuatan yang haram juga jadi haram. Itu namanya ilmu yang haram. Jadi tak semua ilmu kita boleh mengaji. Jadi ada 5 hukum tadi. Jadi bila ada orang nak ajar kita sesuatu ke, atau kita nak ambil ilmu sesuatu, tengok dia duduk dalam kategori mana. Wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram ke. Kalau haram, tolak jauh-jauh. Makruh, lebih baik jangan. Kalau harus, terpulang. Kalau sunat, galakkan buat. Kalau wajib, mesti kena buat. Bukan pilihan dah. Macam fardu ain ni bukan pilihan. Wajib kena mengaji. Okey. Boleh nak? Jadi baru faham. Situ tajuk dia. Jadi bila dia kata, bermula yang pertama, artinya kelebihan ilmu. Makna ilmu sini, ilmu yang wajib, ilmu yang fardu ain, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Dia bicara situ. Dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia mana dia ilmu itu. Dia bawa dalil kelebihan-kelebihan orang menuntut ilmu. Apa dia dalilnya? Iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Okay, baik. Kalau kita jumpa perkataan innama dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis, saya bagi tip mudah. Innama tu maksudnya hanya senya. Maknanya hanya itu, tidak yang lain. Itu maksud innama. Mesti itu, lain tidak. Macam tu. Jadi maksud innama sini hanya senya, bahawa sesungguhnya hanya yakhsha. Yakhsha ni maknanya takut. Dia takut. Khasyah asal kataan dia. Yakhsha. Takut ni pula ada 3 macam. Ulama kupas panjang. Itu penting ilmu kita boleh faham tu. Takut ada 3 macam. Yang pertama khauf, takut juga. Yang kedua khasyah, takut juga. Yang ketiga haibah, takut juga. Tapi peringkat ketiga-tiga ni tak sama. Khauf ni takut dia sikit-sikit. Khasyah ni takut dia tengah-tengah. Haibah takut paling tinggi lah.
Tok Guru buat contoh macam seseorang pergi masuk hutan nak berkemping. Dia masuk hutan, dia pergi berdua je, tak ada ranger, tak ada apa, dia main redah je hutan tu. Masa nak naik tu tersempak dengan orang asli. Orang asli cari apa nama, rotan ke apa tahu dalam hutan tu, sempak kan dia. Orang asli kata mau pergi mana? Mau pergi atas camping, dia kata. Nak, hei, hati-hati ah, dia kata. Apa pasal? Sini tempat lah ada rimau, dia kata. Dia kata ada rimau. Dia dengar tu takut dah. Oh, ada rimau. Tapi takut dia patah balik tak? Tak, dia pergi juga. Takut tu ada tapi sikit. Itu dipanggil khauf. Ni kebanyakan kita. Takut dengan neraka, takut tapi dosa buat juga, maksiat buat juga. Semayang lambat juga. Kadang tak semayang pun ada. Tapi kata takut neraka. Pergi tanya artis tu, tak pakai tudung, rambut jela-jela panjang dengan baju seksi. Kita tanya dia, awak takut neraka tak? Takkan dia jawab, saya tak takut. Mesti dia akan jawab, saya takutlah neraka. Dan kalau tahu takut, kenapa tak pakai tudung? Hidayah belum sampai, dia kata. Dia bagi jawapan gitu. Kita kata hidayah dekat tapak tangan aku, nak sampai, kata. Dan kena sentak macam tu je geng-geng ni, kan? Kadang-kadang kita nak berlembut, lama-lama jadi biasa ni. Akhirnya dosa orang tak terasa itu dosa. Sebab apa? Sebab terlampau biar relax. Gitu. Itu tadi, itu makna khauf, takut, tapi takut tak kuat. Dia pun naik pasang kemah apa semua, apa siap unggun api lah apa semua, bakar ayam apa semua, sampailah menjelang malam. Takut duduk luar, dia dalam kemah. Duduk dalam kemah dia berdua dengan kawan dia tu. Tiba-tiba dia dengar bunyi. Hang bunyi mana pula aku, dia kata. Bunyi tu kat luar. Bunyi apa tu? Tahu macam bunyi rimau, kata. Lepas tu dia nampak bayang lah, kan dia buat unggun api luar tu. Rimau tu lalu kat celah api tu, nampak bayang dari segi kemah tu, dari dalam kemah nampak bayang benda merangkak. Ke orang asli tadi nak takut dengan kita, kata. Tapi cuak dah sebab dengar bunyi. Tapi tak nampak lagi, rimau tu tak nampak lagi, nampak bayang saja. Masa tu tak payah kata nak terkencing, memang dah terkencing dah. Itu namanya khasyah. Takut dia makin meningkat. Dia mula nampak dah. Azab Allah kadang-kadang jadi kat dia satu-satu bala. Dia termenung, Allah tegur aku dah ni, kan? Allah nak bagi aku sedar sebab aku ni lupa pada Allah, kan? Itu namanya khasyah. Ada satu orang ni, dia ni baguslah, dia ni jaga semayang. Jaga semayang bukan sangat jaga semayang, jaga solat jemaah. 5 waktu dia pencen dah. 5 waktu dia mesti ada di masjid. Dan dia jaga, dia mesti takbir bersama imam. Bila-bila pun dia mesti datang awal nak dapat takbir dengan imam. Dia tak pernah miss. Satu hari dia pergi kebun. Pagi tu lepas mayang subuh dia pergi kebun dia pun tak jauh mana. Kan? Dia menebas semak-semak apa semua, potong rumput. Potong rumput. Kan? Lepas dia nak buat ni, tengah potong rumput tu, dia ada set alarm dah kat telefon dia. Kalau nak dekat masuk waktu semayang lagi setengah jam nak masuk, bunyi. Jadi bunyi tenene alarm. Mana lagi setengah jam nak masuk waktu semayang. Selalunya dia balik dah, pergi mandi siap-siap nak pergi masjid. Tapi kali ni bila dia nak berhenti, satu bisikan setan kat telinga dia. Alah, sikit lagi depan tu, bukan banyak mana. Nak 5 kali libah habis Kalau hang berhenti sekarang, nanti lepas Zuhur pula nak sambung kan tak larat. Kan? Alang-alang sikit lagi, habiskan terus ya. Dia pun okey lah. Dia pun gerak hati dia pergi sambung lagi. Dia tinggal alam tadi bunyi ni, dia pun tebah lagi. Dalam duduk tebah-tebah tak perasan azan dah. Tebah lagi kamat dah. Tebah lagi imam semayang dah. Habis semak tadi tu, imam bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia terlepas semayang. Tak payah kata terlepas takbir dengan imam, dengan jemaah pun dia terlepas. Ni nak cerita ni, dia bukan terlepas waktu solat, dia cuma terlepas jemaah. Kan? Entah macam mana tahu, dia tengah duk mesin tu, skru bawah tu cabut dengan sendirinya.
pisau mata mesin tu berpusing, sak kena kaki dia, berdarah, mancut-mancut, jatuh dia. Allah, dia kata. Nah, kebetulan anak dia ikut hari tu. Selalu anak dia tak ikut. Anak dia dengar suara ayah dia, berlari dia, ayah kenapa ya Allah, bawa pergi hospital. Jahit berapa belah jahitan tu. Habis bawa balik rumah, dia menung. Allah, kata, alhamdulillah, terima kasih Allah kerana tegur saya. Nah, sebab Allah selalu tengok dia ada dalam solat jemaah. Kali ni tiba-tiba dia lebih mementingkan semak daripada Allah. Allah tegur dia terus. Takut dia dengar Allah tu khasyah. Tu khasyah tu, takut dia tinggi. Kita berapa kali dah terlepas jemaah, tak ada apa pun jadi. Sebab kita bukan khasyah. Dia sampai tahap tu. Ada orang sampai tahap tu, Allah jaga dia, Allah sayang kat dia. Silap sikit je Allah tegur. Sebab tu kita ni kalau buat salah tapi tak jadi apa-apa, jangan rasa relax. Jangan rasa aku buat salah tapi tak jadi apa-apa pun. Itu takut tanda istidraj. Takut Allah tak sayang. Sebab tu Allah biar. Kan? Lantak hang nak rosak, hang nak sesat, lantak mampu pikat hang. Allah begitu. Yang selalu kena macam-macam ni, kadang-kadang itu tanda Allah sayang. Sebab tu Allah tegur selalu. Silap sikit je Allah tegur. Silap sikit je Allah tegur. Sebab Allah sayang. Macam mak dengan anak lah. Anak dia buat silap sikit, mak dia cubit. Cubit tu sebab sayang. Tak nak anak dia rosak. Silap sikit dia, mak dia marah. Sebab mak dia sayang. Nah, tapi kalau anak orang lain ada mak dia cubit. Apa nak cubit? Bukan anak aku. Lantak pi paling kuat cakap aja. Keluar rumah tengok anak jiran main dalam longkang. Jangan main dalam longkang, bahaya. Jangan. Gitu je lah cakap. Budak tu degil main juga, balik-balik hanyut dah ngai longkang dalam tu. Kenapa? Tapi kalau anak dia sendiri main dalam longkang, siap dengan hanger keluar. Mak kata keluar, kena mak tibai. Sebab apa? Sebab sayang. Gitu dah. Ada. Sampai satu tahap takut dia jadi haibah. Haibah macam mana pula? Dia nak pastikan betul ke rimau ni, kawan dia kata, cuba hang buka kemah. Kita tengok rimau ke tak rimau. Buka kepala rimau depan kemah. Tak bunyi dah jerit. Gitu. Tu panggil haibah, namanya gerun. Pengsan terus situ. Rimau bagi salam, Assalamualaikum. Rimau kata, meninggal lah situ. Bukan mati sebab kena bahar rimau, mati terkejut. Tu panggil haibah. Mana haibah? Saat kita nazak, yang selama ni kita dengar je ustaz cerita depan mata lah, malaikat maut. Ana Israel, dia kata, saya Israel, saya datang untuk cabut nyawa kamu. Nak kata apa? Sebab tu orang mati tak jerit dah. Bab haibah, terlampau takut. Macam rimau tadi, terlampau takut, tak boleh, tak ada suara nak kata. Macam orang terlampau kelakar, terlampau gelak dia tak ada bunyi. Macam tu. Betul tak? Sebab terlampau ketawa. Kalau ada bunyi lagi tu tak terlampau lagi pula. Macam tu je. Tapi kalau terlampau kelakar tak bunyi. Sama juga kalau terlampau sedih, nangis tak bunyi. Gitu. Tak bunyi dah. Kalau bunyi lagi tu makna belum terlampau. Macam tu juga terlampau takut. Kalau masih lagi boleh jerit, tu tak terlampau takut lagi. Tapi kalau langsung jerit pun tak boleh dah. Tu terlampau takut nama dia. Macam tu lah orang yang dalam keadaan nazak mati. Sebab tu kadang kalau cuba ada orang nak meninggal, kita pergi ziarah tengok masa dia nazak. Bukan dah meninggal, sebelum dia meninggal tu, timing nak meninggal, kita duduk sebelah dia. Saya sempat, ada beberapa orang saya sempat duduk, tengok mata dia tepak, tengok atas, tak berkelip. Dia mandang macam sesuatu, nak kata jauh tak jauh, nak kata dekat tak dekat. Dia tengok atas, kata Ji, dia senyap, dia tengok je atas. Macam dia tak perasan kita ni, dia tengok entah dia nampak siapa tak tahu, malaikat maut ke apa ke. Waktu tu senyap, tak kata apa. Terlampau takut. Benda tu kita akan lalui. Bila? Tak tahu. Tapi kita semua akan lalui satu hari nanti. Masa tu kita tahu lah. Itu baru malaikat maut datang, belum masuk kubur. Masuk kubur pula jumpa lagi dua, Munkar wa Nakir. Itu lagi takut. Dia tanya soalan. Tu baru dalam alam barzah, belum kiamat. Kiamat lagi lah. Masa mati jumpa satu je, masa dalam kubur jumpa dua.
kiamat lebih pada dua gini. Macam-macam malaikat ada nanti. Yang nak sambut kita, yang nak sebab kebaikan, atau yang nak humban kita dalam neraka ke apa, na'uzubillah lah kan. Tapi nak ceritanya inilah keadaan supaya kita mikir. Sebab tu Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak bukan orang ada PhD, orang yang bijak bukan orang ngaji universiti, tapi Nabi kata orang yang bijak ialah orang yang memikir kehidupan dia selepas dia mati. Fikir apa nak jadi kita kalau mati. Tu orang yang bijak. Bila dia fikir menang, kalau aku mati tak, Allah, barulah ada hati tu nak gerak pergi masjid semayang, nak pergi dengar kuliah, sebab memikirkan soal kematian. Yang berlambat-lambat awak tak peduli ni, kepang-kepung naik motor kereta apa semua, masjid tak peduli, semayang jemaah tak peduli. Ini sebab tak memikirkan soal kematian. Tak fikir soal mati kan? Sebab tu kadang-kadang ada orang dia memang jahat lah dulu, kena masuk penjara kan? Hukuman dia pula kena tali gantung. Tiba-tiba dengan sendirinya dia boleh berubah jadi orang baik. Padahal tatu penuh ni, tatu gangster, bunuh orang. Masuk mahkamah bicara, mahkamah kata gantung sampai mati hukuman. Dengar gantung sampai mati, dengar mati tu Allah, badan ketul-ketul jadi kecut. Tatu cair terus, lembik terus, jalan tak larat. Sebab dengan apa? Mati. Mati ni siapa pun, jagoh mana pun jatuh. Sebab apa? Matilah siksaan paling dahsyat. Kata Nabi, matilah pemutus kelazatan dunia. Hilang kelazatan dunia dengan sebab mati. Sebab tu kata ulama, matikan dirimu sebelum kamu mati. Apa maksud matikan dirimu sebelum kamu mati? Suruh bunuh diri ke? Kan. Tapi maksud matikan dirimu sebelum kamu mati, fikirkan tentang kematian dalam dirimu. Tentang seolah-olah kamu merasa kamu akan mati tak lama lagi. Seolah-olah macam ni kita subuh ni, lepas main subuh ni, kita rasa macam zuhur lagi kita tak dan. Silat-silat zuhur ni orang semayang jenazah kita. Kita tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan. Boleh jadi saya kuliah di Lenggong. Malam tu kuliah maghrib satu surau. Lepas tu dia pelajarkan, ustaz subuh boleh, subuh esok di masjid pula boleh. Dia sediakan rumah lah. Esoknya kuliah subuh pula dekat satu masjid, dekat Masjid Lenggong tu. Macam ni lah kuliah. Ada seorang pakcik tu duduk depan kita kan, dengar khusyuk, angguk-angguk apa semua. Habis kuliah, dia kata, jom ustaz, saya nak belanja ustaz makan lah. Kata. Dia bawa pergi kedai makan. Makan kan dia? Saya makan, dia tak makan. Haji tak makan ni? Tak. Jaga kesihatan ustaz, makan tak boleh ni apa semua kena jaga, pantang. Tak apalah. Tapi saya nak ra'i ustaz lah, dia kata. Dia pun belanja. Habis dah salam tu, saya nak ke Greek. Hari tu hari Jumaat. Jadi nak target nak semayang Jumaat di masjid Greek. Tak apalah. Habis salam apa semua, pergi. Sampai lebih kurang pukul 12 dekat Greek, dapat mesej. Ustaz, haji yang makan dengan ustaz tadi tak ada dah, meninggal dunia. Biar betul juga. Tadi elok bergelak dengan saya, nak tepuk-tepuk bahu, tak nampak sakit langsung pun. Sungguh ke dia? Dia ustaz. Ni, dia pun tunjuk gambar. Meninggal lah ustaz. Macam mana cerita tanya? Lepas dia makan dengan ustaz, dia balik. Dia balik rumah, dia tukar-tukar baju, dia pergi kebun. Tak jauh mana pun kebun dia, belakang rumah aja. Dia pergi kebun belakang rumah. Dia nebah, tiba-tiba dia rasa lemah, jatuh rebah. Bini dia bawa, dia dah lemah dah waktu tu, cungak-cungak dah, bawa naik ambulan, meninggal dalam ambulan. Serangan jantung. Nak meninggal situ. Tapi alhamdulillah lah, husnul khatimah. Pertama, dia ni pemburu kuliah. Mana kuliah, muka dia mesti ada satu. Kan? Dan catatan terakhir dia buat dengan kuliah pagi subuh hari itu, dengan semayang jemaah. Ada kena pula meninggalnya hari Jumaat. Nak urusan jenazahnya pula tepat waktu Jumaat. Lepas habis orang semayang Jumaat, imam umum minta ada yang ke lapangan, tunggu sekejap, kita ada jenazah untuk disolatkan. Bayangkan orang semayang Jumaat ramai mana. Kalau yang balik pun mungkin ada sikit je balik, makna ramai. Solatkan jenazah untuk dia, bertuah. Inilah husnul khatimah. Sebab hidupnya baik, mati pun baik, insya-Allah. Tapi kalau kita hidup tak baik dengan Allah Ta'ala, jangan kita harap boleh mati kita baik. Ada kan? Itu.
Moga-mogalah kita boleh jadi macam tu, insya-Allah. Nah, ini kematian yang kita cemburukan. Dah. Aduh. Jadi ini dia apa nama takut tadi tu. Jadi katanya innama yakhsyallah, hanya senya yang takut kepada Allah, min daripada ibadihi, makna daripada kalangan hamba-hambanya. Nya siapa? Nya Allah. Hanyalah al-ulama. Al-ulama tu jawabnya. Maknanya hanya yang takut pada Allah di kalangan hamba-hamba Allah. Hamba Allah banyak, ni semua hamba Allah. Tapi siapa yang takut dengan Allah? Ulama. Ayat ni, ayat Quran ni. Mana bila Quran tak boleh tolak. Bila Allah kata, itulah cerita dia. Mana Allah nak kata yang takut dengan aku ulama. Tapi ulama sini kita kena faham. Apa makna ulama? Ulama bukan tok guru, salah. Itu faham Melayu. Ulama ni ambil daripada perkataan alim. Kalau alim maknanya seorang yang ada kefahaman ilmu. Tapi kalau orang alim tu ramai, ni alim ramai, maka kumpulan yang ramai tu dipanggil ulama. Maknanya ulama itu artinya orang-orang yang alim. Alim maksud macam mana? Dia pandai Quran, pandai hadis, semua pandai? Tak semestinya. Maksud di ayat ni ulama itu orang-orang yang menuntut ilmu. Siapa yang mengaji, walaupun ilmunya tak banyak mana, tapi dia mengaji dan istiqamah terus mengaji, insya-Allah dalam hatinya akan dimasukkan yakhsha, rasa takut tu. Macam tadilah, orang mengaji sikit barulah khauf, mengaji lagi banyak nanti jadi khasyah, lagi tinggi dia mengaji, haibah dia akan sampai. Dia akan jadi gerun dengan Allah Ta'ala, takut dengan Allah Ta'ala. Takut yang sebenar-benar takut. Takut yang maksud takut di sini, takut yang kita patuh dan taat. Kenapa kita patuh sangat undang-undang? Sebab kita takut. Takut nanti kalau tak patuh, nanti kena saman, kena penjara, kena tu. Tu takut. Takut dengan Allah Ta'ala. Jadi nak menambahkan takut kita dengan Allah macam mana? Dasarkan ayat ni, mengaji lah. Jangan berhenti mengaji, terus mengaji. Alim dah macam mana pun mengaji lagi mengaji. Lagi kuat kita mengaji, lagi takut kita akan bertambah. Sehinggalah kita jadi hamba yang betul-betul takut dengan Allah. Takut di situ dengan mana? Taat sungguh perintah Allah. Buat yang wajib, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itulah makna takwa, yakni makna takut dan taat, insya-Allah. Jadi kita berhenti takat ni dan kita akan sambung seterusnya. Dan firmannya lagi, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ayat tu pula kita nak tengok huraian dia macam mana. Jadi kesimpulan kita pada pagi ni berkenaan dengan jenis-jenis ilmu dari segi hukumnya, dan juga siapa, apa kelebihan menuntut ilmu ni boleh dapat apa. Kelebihan kita menuntut ilmu menambahkan takut kita pada Allah Ta'ala. Itu penting. Yang jadi cabar Tuhan, cabar hukum Tuhan, sebab tak mengaji, sebab tu jadi macam tu, jahil. Dia boleh petikai hukum Allah, boleh persenda hukum Allah. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah. Kalau orang kenal, tak berani. Sebab dia ada rasa takut. Kalau takut kita tak banyak pun, jangan sampai tak langsung ada rasa takut. Kalau kita tak sampai haibah pun, kurang-kurang khasyah. Kalau tak khasyah pun, kurang-kurang khauf lah. Ni jangan sampai tiga-tiga pun tak ada. Haibah tak ada, khasyah tak ada, khauf pun tak ada. Relax je. Nak terlepas sembahyang tak rasa apa-apa. Kurang-kurang kita terlajak ke, contohlah letih sangat malam tadi buat apa tahu kerja, subuh terlepas bangun tu tengok Allah pukul 8 dah. Kurang-kurang dalam hati ni, Allah aku minta maaf ya Allah, astagfirullah, silap. Biar ada rasa takut. Ni tak steady, pukul 8 bangun, pukul 8 awal lagi, tidur pula lagi, subuh tak sembahyang, tak ada rasa takut. Ni jahat ni. Kita jangan sampai jadi jahat macam tu. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah. Dan macam biasa di luar sana ada sedikit pondok perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi bolehlah tengok-tengok, membeli sambil niat menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.